salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'idham. خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, yang saya muliakan Abang Ramalan dan seluruh jawatan kuasa Surau An-Nur Bandar Seremban Selatan, kepada para penonton yang mungkin baru selesai menyempurnakan wirid subuh kita pada pagi ini. Ya, Alhamdulillah, dan mungkin lagi ada yang on the way baru balik daripada surau ataupun masjid, ya, ataupun bagi akak-akak kaum ibu yang solat di rumah, ya, semoga semuanya dah dapatlah menyempurnakan solat fardu subuh kita pada pagi yang mulia ini. Dan insya-Allah saya akan meneruskan sesi kuliah subuh kita, iaitu bacaan kitab Risalatul Makkiyah lil Allamah Qutubuddin Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Tuan-tuan, insya-Allah, yang mana pada pengajian yang lepas ataupun minggu lepas telah kita bahaskan idea ataupun kupasan daripada Al-Imam Qutubuddin Ad-Dimashqi rahimahullahu taala mengenai kewajipan menuntut ilmu menurut orang sufi, ya, dan itulah yang merupakan tuntutan awal, asas bagi seorang yang bersuluk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dia mesti wajib, ya, fardu ke atasnya untuk menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya tidak disangkanya perkara yang salah itu betul, perkara yang bid'ah itu sunnah, ataupun sebaliknya, ya. Dan kita juga telah memetik kata-kata Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu ta'ala yang mencadangkan, yang mengingatkan kita agar tidak bercampur dengan pemerintah yang zalim dan ulama yang mengampu serta ahli sufi yang jahil. Okey, mutasawwifatul jahilun, itu mengingatkan kita bahawa kita kena mengaji, kena belajar, kena tadah kitab, kena cari guru, ya. Kemudian Al-Imam Qutubuddin Ad-Dimashqi dalam kitab ini dia mengkategorikan ilmu ada 4 bahagian: riwayah, periwayatan, dirayah, kefahaman, ya, fiqh yang mendalam, an-nazar wal istidlal, tentang mantik, tentang tauhid, tentang berhujah kepada kumpulan-kumpulan sosek, ya, dan yang keempat iaitu yang paling mulia, yang paling tinggi, yang disebut sebagai ilmu hakikat, ilmu ahwal,
ilmu muamalah, ilmu ikhlas, itulah yang kita katakan sebagai ilmu tasawuf. Dan memang betul untuk menghimpunkan keempat-empat cabang ilmu ini tadi satu perkara yang agak sukar, lebih-lebih lagi pada zaman kita pada hari ini. Tetapi ya, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apa yang disabdakan berdasarkan hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imina al-haqqi la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum ala dhalik. Hadis itu menjadi suatu dalil dan sandaran, hadis Imam Bukhari yang menjadi satu dalil dan sandaran bahawa akan kekal sekelompok taifah umat Nabi SAW yang akan terus berpegang dengan panduan yang sahih, dengan cara yang benar, ya, dalam berhujah, dalam berakidah, dalam bersyariah. Ya, akan ada sekelompok itu, macam mana pun wasak manusia, walaupun orang semua dihinggapi virus, ya, bukan hanya COVID tetapi virus akidah, penyakit-penyakit hati, akan kekal juga ada sekelompok yang meneruskan agenda warisan kenabian, meneruskan manhaj salafun salih, menyampaikan kebenaran, mempertahankan kebenaran, ya, mengekalkan sunnah-sunnah, mengekalkan perkara-perkara kebaikan yang dianjurkan, yang diasaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu tuan-tuan, kita sebut juga minggu lepas bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu an, dia menyebutkan kepada salah seorang muridnya, Kamil bin Ziyad, ya, dikatakan bahawa kumpulan sufi ini orang yang faham, yang menjaga ahwal, yang menjaga hati ini, yang memperjuangkan keikhlasan, yang khusyuk ini, ya, ulaika humul aqalluna adada. Mereka itu jumlah mereka sedikit sahaja. Ya, orang sufi ini sikit. Al-a'zamuna 'indallahi qadra, tetapi nilai mereka di sisi Allah, maqam dan martabat mereka di sisi Allah sangatlah tinggi dan mulia. Okey, tuan-tuan, ini sedikit ringkasan ulangan pada apa yang kita bacakan minggu lalu, ya. Taib, qala rahimahullahu taala, faslun, kata beliau lagi, kata muallif, al-laisa li ahadin an yaz'ama annahu yahwi jami'al ulum. Tidak ada seorang yang boleh mendakwa dia alim, dia tahu semua ilmu. Tak boleh, tak ada, tak ada, perkara tu tak berlaku pada manusia. Ataupun kita di Sumatera Selatan ni tiba-tiba kita mengaku kita yang paling alim di Negeri Sembilan ni contoh. Kalau di Sumatera Selatan, di lorong ni ke, fasa ni ke, apa, kita kocikkan lagi dalam keluarga kita ke, mungkinlah kita paling pandai sekali. Ompek beranak kita paling pandai, tu bolehlah berlaku kot. Ya, tapi kalau nak dakwa di Somban ni, saya paling alim, susah juga sebab ramai orang kat Somban ni. Di Negeri Sembilan kita paling power, di Lembah Kelang kita yang paling memahami, tak juga kan. Sebab apatah lagi kita nak mengatakan bahawa kitalah yang menguasai semua bidang ilmu. Ini tak tepat, tak boleh, ya. Dan ada banyak kisah lah yang mungkin kalau sempatkan saya akan cerita, ya, sedikit sebanyak berkait tentang orang yang merasa dia alim, merasa dia pandai, tetapi dia telah dijatuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas sangkaannya dia alim. Sebab nanti kita dah mengaku kita alim, kita mengaku kita lah orang yang paling sufi, kita mengaku tarikat kita ya betul, tarikat lain semua salah, ia akan menyebabkan rasa kibir, rasa takabur, rasa ujub, rasa sombong, bongkak dan sebagainya. Okey, itu sebagai intro pada tajuk pagi ni, tuan-tuan. Maka kata Syekh rahimahullahu taala, tak sepatutnya seseorang itu mendakwa dia menguasai seluruh ilmu, ya, kerana dia akan tersilap pada dakwaannya. Dan kalau kita ni terus berbangga, terus sombong, ya, dengan sedikit keilmuan kita tadi, kita khabar banyak, kita tahu dua, kita khabar kita tahu semua. Kita baru baca hadis 40, kita dah khabar, kita dah baca khatam 40 kitab hadis. Dia boleh membawa kepada sikap takabur dan zindiq, lupa diri. Lupa diri, tuan-tuan. Zindiq, akhirnya kita seolah-olah
menafikan ilmu itu yang diberi itu ialah merupakan pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kerana tuan-tuan, ilmu ini pula kita tahu dia ilmu ada yang zahir, ada yang batin. Ada ilmu yang berbentuk syariat dan ilmu yang kita nak bahaskan ini berbentuk ilmu hakikat. Okey. Kadang-kadang kita tak boleh menghayati, menembusi perkara-perkara yang berbentuk rahsia. Kita tak ada kasyaf, kita tak ada basirah yang kuat untuk memahami, mendalami ilmu-ilmu hakikat ini, ya. Jadi sebab itu didatangkan sebuah dalil, bal kadzabu bima lam yuhitu bihi, bal kadzabu bima lam yuhitu biilmih. Dalam surah Yunus alaihi salam Allah berfirman, bal kadzabu bima lam yuhitu biilmih, ya, bahkan mereka berdusta terhadap apa yang mereka tidak mengetahuinya. Mereka tak boleh faham, tapi dia khabar dia faham. Maka mendakwa kealiman, keilmuan menyebabkan kita akan temberang. Kan? Kita akan goreng. Kita akan belasah, dia cakap. Ya, maka itu dianggap sebagai pembohongan. Ya, dalam disiplin ilmu, tak tahu, wallahu alam bisawab. Kalau tahu, cakap tahu. Kalau tak dapat hurai, tangguh cari jawapan dulu. Ini Imam Malik pun kita baca kisah beliau, 40 soalan, 34 ataupun 36 dia tak jawab. 4 ya dia jawab. Yang baki wallahu alam bisawab. Sehingga kalau dalam majlis fatwa Imam Malik, beliau membaca ayat inna dhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustayqinin. Dia kata ini sekadar sangkaan saya sahaja. Ini jawapan ini yang mampu saya jawab. Itu Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Masih berlapik-lapik, masih tidak sewenang-wenang mengaku dia tahu semua ilmu. Ya, masih kalau yang tak tahu dia akan cakap tak tahu. Hari ini kita Ustaz YouTube, kita hari ini tuan-tuan lobai Facebook, kita hari ini orang yang tak ada hubung kait dengan ilmu pun mendakwa dia alim. Suka mengangkat-ngangkat diri kita, suka mempromosikan diri kita yang tak tahulah apakah benar ilmu kita itu, ilmu yang membawa kita kepada Allah ataupun ilmu itu sekadar sangkaan-sangkaan yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebab itu dalam tasawuf kita sebut ilmu tu ilmu nafi'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Itu doa Nabi SAW. Nabi ajar kita, ya Allah, kami mohon kepadamu ilman nafi', ilmu yang bermanfaat. Kata Imamul Ghazali apa? Yang mendekatkan kita kepada akhirat, yang menyekat kita sedikit sebanyak dengan kita punya kegilaan kepada dunia. Itu kalau ada ilmu itu, ilmu yang bermanfaat, mendatangkan cinta kita kepada Allah, cinta kita, rindu kita kepada Nabi SAW. Ya, itu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan kita dengan Allah. Tapi kalau ilmu ni kita mengaji, makin jauh kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu bukan ilmu yang sebenar. Okey, tuan-tuan sekalian, maka sebab itu ya dikatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 3 jenis ilmu. Kan? Apa dia 3 jenis ilmu tu tuan-tuan? Yang pertama disebut ilmu antara orang khawas dengan orang awam. Bainal khassah wal ammah. Maksudnya ilmu ni dia bersifat general, terbuka. Kan? Semua orang boleh dapat, boleh faham ilmu tu. Dia fikir, dia catat, dia fokus, dia boleh dapat ilmu tu. Itu ilmu yang disebut ilmu syariat. Ilmu hudud, ilmu amar wal nahyi, ilmu dakwah, ilmu tarbiyah, manhaj, cara tuan-tuan berdakwah, kaifiat solat. Benda ni kita mengaji, kita dapat. Tak mesti tuan-tuan mesti ada master di Universiti Madinah, tak mesti ada degree di Azhar, tak mesti ada PhD di UIA, itu tak ada syarat. Siapa pun kita, tuan-tuan sekalian, apa pun latar belakang kita, ya, mana pun sekolah kita dulu, walaupun hatta tak sekolah, dia belajar, dia cuba dengar, dia cuba faham apa yang ustaz sampaikan, insya-Allah dia boleh faham. Ini kategori yang pertama yang disebut ilmu khas dan am. Semua orang boleh belajar. Okey, itu yang pertama. Ilmu syariat.
Okey, ada ilmu yang kedua tuan-tuan, kategori yang kedua yang disebut oleh Al-Imam Qutb di sini. Dia kata ilmun khussa bihi ba'dus sahabati duna ghairihim. Ada ilmu yang sahabat ni dapat, tak semua sahabat dapat. Dia khusus khawas. Kan? Sebahagian dia dapat ilmu tersebut. Tapi secara dia tak buat kuliah umum. Okey. Kategori ilmu pertama tadi kuliah umum. Siapa ada tauliah mengajar. Datuk Mufti kata, okey, ada awak subjek apa? Fiqh. Mengajar fiqh. Yang ni boleh cover dua pula. Tauhid, tasawuf. Mengajar tauhid, tasawuf. Jadi itu ilmu umum yang pertama tadi. Tapi ada ilmu yang kedua ni khawas. Dia tidak dibuka pada pengajian umum. Dia tidak dibuat, kitab itu tak dibuka di masjid, di surau. Dia fokus khawas orang tertentu saja sebab Nabi hanya mengajar beberapa orang sahabat. Sebaliknya, sebahagian yang lain tidak memperoleh ilmu yang tersebut. Ini bukan masalah menyembunyikan ilmu. Tak. Semua ilmu itu Nabi telah sampaikan. Ilmu yang berbentuk general tadi. Semua ilmu yang Nabi SAW itu bukan orang yang kitman, yang menyembunyikan ilmu. Tak. Tetapi ilmu ini khawas, khusus. Kalau kita lambakkan pada pasaran awam, kalau kita cerita umum, orang jadi poning, timbul fitnah. Sebahagian ilmu begitu bentuk dia. Dia khawas. Ya, dia tuan-tuan kalau perasan baru-baru ni Sahibus Samahah Datuk Mufti Wilayah Dr. Luqman Abdullah ada juga menegur tentang elakkan daripada bercakap tentang aksesori tasawuf. Apa tuan-tuan faham aksesori ni? Apa ulik itu? Aksesori tasawuf ni maknanya kita bercerita tentang alam-alam malakut. Kita mungkin bercerita tentang perkara-perkara mimpi bertemu Allah, mimpi bertemu Rasulullah. Kadang-kadang perkara itu tuan-tuan tak dipaham oleh orang awam. Jadi orang awam yang tak mengaji ni, dia pun guna modal yang sama, dia pun goreng. Dia kata, dan pun mimpi Nabi yang lebih handal lagi, dan mimpi Allah Ta'ala, kata dia kan. Dia kata, ini perintah daripada syekh, daripada tuan guru, aku mimpi almarhum sekian-sekian, tok guru sekian, syekh sekian. Semua nanti akan mendakwa, tuan-tuan sekalian, ya. Maka sebab itu, ya, ilmu khawas ini seperti yang kita jelaskan tadi, dia tak dibuka kepada umum. Dia hanya boleh dibicarakan dalam kelompok-kelompok taifah yang tertentu. Ya, kalau bidang kita kata ilmu hadis, bab-bab yang mendalam itu biar maulana-maulana yang bahas. Kita orang awam cukup faham ini hadis sahih, ini hadis palsu maudhu' tak boleh kita riwayatkan, tak boleh kita viralkan. Ini hadis dhaif boleh kita amalkan. Itu cukup untuk orang awam. Okey, tak payah tuan-tuan nak terlampau mendalam, ya, mendakwa, nakkan sanad lah, nakkan riwayat lah, apalah macam handa. Ya, tetapi sebenarnya kita kosong, tak ada apa-apa. Jadi kita orang awam, tuan-tuan, cukup dengan level yang lapisan yang pertama tadi. Lapisan pertama, ilmu yang berbentuk umum, yang semua orang boleh belajar, semua orang boleh faham, insya-Allah. Adapun ilmu yang kedua ini, yang saya petik tadi, perkataan ataupun tulisan, ya, daripada Sahibus Samahah Datuk Mufti Wilayah, yang mengatakan bahawa kita mengelak daripada cerita tentang aksesori. Sebab aksesori tasawuf ni benda tu cerita khawas. Ya. Contohnya apa disebut dalam kitab ni? Iaitu apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Hudzaifah bin Al-Yaman. Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, tuan-tuan sekalian, yang digelar sebagai Hasal, ya, yang merupakan antara pejuang yang berjaya membuka banyak negara. Tetapi antara keistimewaan Sayyidina Huzaifah ni apa? Dia disebut sebagai sahibu sirrir rasuli sallallahu alaihi wasallam, tentang rahsia-rahsia munafik. Data-data orang munafik tu ada di tangan, dalam nota, dalam iPad. Siapa? Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an. Dia tahu cerita tu. Sayyidina Umar pun pernah tanya, bos, nama Dan ada tak situ? Tak boleh cerita tu. Ini Nabi yang amanah kat Dan. Tuan-tuan, Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, gertinya dia yang tahu, orang lain tak tahu. Hatta Sayyidina Umar pun tak tahu. Hatta Sayyidina Abu Bakar pun tak tahu. Bermaksud, tuan-tuan, bukan menidakkan maqam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali tu yang tertinggi 4 ranking tu, Khulafa' ar-Rasyidun. Tetapi ada ilmu yang Nabi tak nak bawi dekat 4 sahabat ni, Nabi bawi kepada Sayyidina Huzaifah Al-Yaman. Gertinya ilmu khawas.
ilmu tentang senarai orang munafik. Tuan-tuan contoh lain, contoh lain apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika mana beliau menyatakan allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 baban min al-ilm lam yu'allim dhalika ahadan ghairi. Tuan-tuan kata Sayyidina Ali, aku diajar oleh Nabi SAW 70 bab ilmu, 70 bidang ilmu yang Nabi ajar pada aku secara khusus, dan ilmu itu tidak diajar pada orang lain selain daripada aku. Ini telah menjadi satu kenyataan yang boleh kita faham bahawa ada juga ilmu-ilmu yang Nabi kurniakan, Nabi sampaikan kepada Sayyidina Ali yang tidak disampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Tuan-tuan, saya dah jelaskan tadi, ini bukan bermaksud Nabi menyembunyikan ilmu, menyembunyikan Quran, merahsiakan hadis, tidak. Ilmu Quran, hadis secara umum tadi telah disampaikan semuanya. Dah settle, barulah Allah wafatkan Nabi SAW. Ini kategori yang pertama tadi. Tapi ada juga ilmu-ilmu fadilat contohnya. Kalau kita pinjam perkataan tadi, ilmu aksesori ada. Ilmu-ilmu yang berbentuk bukan mampu dicapai oleh orang awam. Maka Nabi SAW sampaikan kepada beberapa orang sahabat. Dan mengenai, tuan-tuan, Sayyidina Ali ni kita jangan pula jadi macam geng-geng Khawarij, geng-geng Wahabi ni, oh Ali tu, Sayyidina Ali tu Syiah lah tu. Penceramah tu potik Nur Sayyidina Ali Syiah lah tu. Kan? Contoh kalau kita dulu saya di kuis, tuan-tuan, ada juga masa saya bertugas sebagai pensyarah Jabatan Syariah dulu, di kuis ada juga soro-soro mengatakan saya ni ada juga ada pro-pro sikit pada Syiah. Apa hal? Kan? Apa masalah Contoh apa bukti dia kata sebab ustaz tu suka baca Ya Taibah. Kan Ya Taibah tu kan ada Ya Ali ya bana Abi Talib minkumul masdarul mawahib hal tura hal ura li hajib indakum afdalul ghilmana أفضل الغلمان يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. Dia sebut macam tu Sayyidina Ali. Kemudian sambung pula tu أسياد الحسن والحسين. Hasan Husin pula, oh ini confirm Syiah punya qasidah ni. Ini semua lah tuan-tuan. Tak apa. Sebab kita mendakwa kita tahu semua ilmu, tapi kita tak tahu. Betul? Ada penceramah-penceramah selebriti lah tuan. Kita pencerah selebet lain. Dia selebriti. Komen, oh Taibah ni Syiah. Berzanji ni Syiah. Kau faham, kau tak faham, kau cakap apa ni. Kau bagian tajwid, kau cakap tajwid je lah. Kau bahasa Arab kau pun lintang bukang, tak roti, tak ada ilmu alat, tak payahlah komen benda yang kita tak tahu. Nampak tak? Sebab tu tajuk kita pagi ni kono lah. Jangan dakwa kita tahu semua ilmu. Banyak benda yang kita tak tahu. Kita tahu satu, ada 1000 yang kita tak tahu. Kita baca 3 hadis, ada 3000 hadis yang kita tak jumpa. Jadi jangan dakwa kita tahu. Kita menuduh perkara tu Syiah. Jadi kita kata tadi, oh ini semua tak betul, ini sunnah ni tak boleh pakai. Jadi tuan-tuan sekalian, berhati-hati untuk menuduh, sebab kita kata tadi kalau Sayyidina Ali sendiri dia ada 70 bab ilmu yang tidak disampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Dan kalau kita tengok beberapa catatan hadis yang disebutkan, contohnya di sini Imam At-Tirmizi disebutkan bahawa ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha, ana Darul Hikmah wa Aliyun babuha. Ini riwayat Imam At-Tirmizi. Kata Nabi SAW, aku ni merupakan gedung ilmu, kata Nabi SAW. Tapi nak masuk gedung, pintu gedung ilmu tu Ali karramallahu wajhah. Hadis Imam Al-Hakim pula disebut bahawa ana madinatul ilmi wa aliyun babuha faman arada al-ilma falyatil bab. Aku ni merupakan gedung ilmu, kata Nabi SAW. Madinah, kota ilmu, kata Nabi SAW. Semua ilmu dikuasai oleh Nabi SAW. Tuan-tuan manusia yang paling genius, yang paling bijak, yang paling hebat Nabi SAW dari sudut keilmuan, pemikiran, akal, segala-galanya tuan, itulah Nabi SAW. Maka Nabi kata pintu ilmu tu pada pintu Sayyidina Ali. Siapa nak masuk rumah ikut pintu.
nak masuk Melaka, walaupun sepadan Melaka ni ada roadblock COVID-nya, tapi kena bawa surat polis, pintu dia, ada gerbang dia, nak serentas daerah, adalah sepadan-sepadan dia. Kita nak somban ke PD, somban ke Rombau, somban ke Pilah, ke Johor Bahru, tuan-tuan, ada sepadan-sepadan dia, ada pintu dia, kena ikut pintu. Maka nak dapat pintu ilmu, mesti ikut laluan Sayyidina Ali karamallahu wajah. Ini sebahagian contoh manaqib, kelebihan Sayyidina Ali dan sahabat tadi itu Sayyidina Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an. Memang pun Allah berkehendak begitu. Ada kelebihan-kelebihan tertentu yang Allah berikan kepada setiap sahabat Nabi. Ada kelebihan-kelebihan tertentu yang Allah berikan kepada orang ni yang Allah tak beri kepada orang lain. Tuan-tuan sekalian kan. Jadi ini kategori ilmu yang kedua, khawas. Diberi kepada orang tersebut, tidak diberikan kepada orang yang lain. Ilmu khawas kita tak bincangkan secara umum. Ada lagi tuan-tuan yang ketiga, kategori yang ketiga ini, ilmu tu Nabi je ada. Ilmun khussa bihi Rasulullah SAW lam yusyarik fihi ahad min sahabat. Sahabat seorang pun tak tahu. Tadi ada yang Nabi share dengan Sayyidina Ali, ada yang Nabi share dengan Sayyidina Huzaifah, ada yang Nabi bagi pada sahabat-sahabat lain. Yang ini Nabi seorang je tahu. Tuan-tuan tak ada seorang yang tahu. Itulah tuan-tuan antaranya yang Nabi sebut, lau ta'lamuna ma a'lam, ya, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum kathira. Kata Nabi SAW, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, korang akan sedikit gelak dan banyak menangis. Tapi berlaku sebaliknya. Kita banyak tergolak, kurang menangis. Tergolak, terbahak-bahak, menangis langsung tak ada. Tuan-tuan kan? Sebab apa? Sebab kita tak tahu hakikat. Maka hakikat itu Nabi dibukakan, disingkapkan dengan azab ahli neraka. Nabi dipaparkan dengan gambaran keseronokan ahli syurga. Nabi dapat donga tangisan, seksaan si mayat dalam kubur ketika Nabi melalui kubur. Ini hakikat-hakikat yang Nabi seorang dia tahu. Yang sahabat tak tahu, sesiapa pun di kalangan hamba Allah tak mengetahui perkara tersebut. Ini yang ketiga tuan-tuan. Jadi kategori ini, ya, kita kalau kita dapat memahami dengan baik tuan-tuan, maka insya-Allah menyelesaikan banyak masalah. Okey, jadi ilmu kita ni cukup dengan ilmu yang pertama tadi, khawas, al-khassah wal ammah, semua orang boleh belajar. Apa yang dipaparkan, apa yang tertulis pada catatan Quran, nas Quran dan hadis, apa yang ditulis oleh para ulama, apa yang dihuraikan dalam kuliah-kuliah, dalam daurah, dalam seminar, itulah ilmu kita kata berbentuk umum yang boleh kita belajar. Tapi kalau ada ilmu yang khawas, itu kita tak boleh terbuka. Sebab tuan-tuan sekalian, boleh dibimbangi timbul fitnah, timbul salah faham. Ya, apatah lagi ilmu yang memang tak sampai pun pada kita. Ilmu itu Allah berikan hanya kepada Nabi SAW. Kefahaman itu hanya Allah berikan kepada baginda Nabi SAW. Maka sebab itu, dia kata apa? Kita ada dua sikap. Sekarang saya ni, pagi ni, saya penyampai. Tuan-tuan yang dongar ni, berapa? 13,000 orang yang sedang mengikuti pengajian saya ni, 13,000, campur malaikat jin semua, 8 juta. Ya, saya yang bercakap ada cara etika SOP saya. Tonton yang mendongar pun, yang dongar sekarang ke, dongar rakaman nanti ke, pun dia ada SOP dia, ada adab, ada etika dia. Apa maksud dia tuan-tuan? Dia kata di sini, ya, kedua-dua pihak mesti ada adab. Saya yang bercakap mesti ada adab, tuan-tuan yang mendengar pun mesti ada adab. Sebab itu tasawuf ini terbina atas dasar adab. Kan? Dia kata apa? Saya yang bercakap, al-qail, jangan cakap perkara yang menimbulkan kekeliruan, kesalahfahaman bagi pendengar. Ini ceramah memang best lah ceramah. Kita cakap, saya tak boleh lambatkan semua perkara. Sebab itu Nabi SAW ajar kita, orang yang bercakap, khatib, penceramah, ya, asatizah, Nabi kata, khatibun nasa ala qadri unqulihim. Kau cakap tu ikut level manusia. Ini budak darjah 3, cerita darjah 3 punya level. Ini budak form 3 pun tak pergi sekolah. Ya, semua COVID, semua cuti lebih lama daripada sekolah. Sampaikan perkara tu ikut level orang. Sekarang ni kuliah kita kuliah umum. Jadi kita jangan cerita dalam-dalam sangat. Orang poning nanti. Jangan bercerita, jangan menyampaikan sampai orang jadi keliru. Kan? Tuan-tuan, itu perkara yang penting.
ya, menyampaikan supaya jangan pendengar menjadi confused. Ada satu pengalaman saya tuan-tuan, kuliah di satu surau, cerita pasal korban. Jadi saya sampaikan tafsir Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala. Jadi dalam tafsir itu Imam Ibn Kathir dia datangkan dua riwayat. Az-zabih itu siapa? Az-zabih bimaknal madbuh, yang disembelih itu siapa? Riwayat yang masyhur Sayyidina Ismail alaihi salam. Tapi riwayat kedua Sayyidina Ishaq alaihi salam, sebab kita tahu kedua-dua ni putera Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ismail daripada Sayyidah Hajar, Nabi Ishaq daripada Sayyidah Sarah alaihimussalam, semuanya kan tuan-tuan. Maka Imam Ibn Kathir dalam tafsir beliau dia sampaikan dua-dua riwayat ni. Saya pun bacalah, saya terangkan kepada pendengar pada hari tersebut. Saya kata ini dua pandangan. Ya, kita faham, kita dengar Imam Sayyidina Nabi Allah Ismail alaihissalam. Tetapi ada juga riwayat mengatakan iaitu yang disembelih itu Nabi Ishaq. Masing-masing ada hujah. Okey, dan kesimpulan ni nanti yang penting kita kena simpulkan betul-betul supaya orang tak keliru. Tetapi kita kata pendapat yang kuat yang kita pegang, inilah Nabi Ismail lah yang disembelih tersebut. Ya, bukan Nabi Ishaq. Bagi hujah-hujah, maka itu keputusan dia, itu yang kita pegang. Okeylah, settle lah. Lepas kuliah, sesi soal jawab, ada yang bertanya, Ustaz, ini tak boleh ni, kata pertama kali saya dengar Nabi Ishaq ni. Tak pernah saya dengar dia Ustaz sampaikan benda ni. Terkejut saya, kata dia. Jadi tuan-tuan sekalian, tak payah buat terkejut dah. Sebab itu ilmu. Ilmu itu, dan kita dah terangkan tadi, saya tidak bertujuan memberikan confusion, faham bahasa Semar Selatan. Saya tidak ingin memberikan kebingungan pada pendengar. Tapi saya dah ikat dah tadi, saya dah tarjihkan, kata jawapan kita walaupun dua riwayat, kita memilih untuk mengatakan bahawa pandangan majoriti ulama Sayyidina Ismail. Settle lah kat situ. Kenapa pula pendengar nak kata, oh saya keliru, kenapa tak pernah dengar pun Nabi Ishaq, saya dah hidup 60 tahun tak pernah dengar. Tak pernah dengar tu sebab kau tak belajar, tu cerita dia. Sebab kita tak jumpa kitab ada. Kan? Jadi betul, bagi seorang qail, bagi seorang penyampai, dia kena cakap tu biar terang, biar jelas agar tidak menimbulkan keliruan. Adapun sikap dan akhlak bagi seorang as-sami', wajib ke atas pendengar, kata Syekh di sini, jangan segera menyalahkan penceramah. Jangan copek-copek menyalahkan seseorang ketika kita dengar perkataan, ucapan, kuliah beliau. Bahkan, kata Syekh di sini, untuk kita pendengar, step kita husnuzan, berbaik sangka dengan penceramah tersebut. Kemudian, jangan menimbulkan andaian-andaian yang menyeleweng. Kita buat andaian-andaian. Oh, tak betul tu. Salah tu, Nabi Ishaq ni mana ada. Sedangkan riwayat ada sebut Nabi Ishaq. Ada sebut walaupun kita pilih Nabi Ismail tadi. Kan? Oh, tak betul tu, penceramah tu, sosek tu, Wahabi tu, dah jadi Wahabi lah kita dah. Oh, penceramah tu tadi sebut Ali, Fatimah, Hasan Hussein, Syiah tu, dah jadi. Sedangkan yang silap itu kita mengaji, kita cetek kefahaman kita dangkal sedikit, tuan-tuan. Menyebabkan kita menuduh orang yang menyampaikan itu tak faham. Ini sebenarnya punca dia, wahai sidang pendengar, bukan pada yang berkata-kata tu, yang berceramah tu, yang punca silap faham tu daripada kita. Qusuri fahmihi, kata Syekh di sini. Kerana ceteknya kefahamannya. Jadi sebab itu kita kata bagusnya tuan-tuan kalau kita mengaji ni kita hiasi dengan adab-adab. Jadi dua bahagian. Saya yang menyampaikan, Ustaz Qusyari yang menyampaikan, Ustaz Salahuddin yang menyampaikan, semualah asatizah kita. Kita nak sampaikan perkara yang jelas, tidak menimbulkan kekeliruan pada pendengar. Pendengar pula kena dengar, bagi jelas, bagi faham. Kalau tak faham, jangan tiba-tiba menyalahkan. Tapi cubalah tabayun, cubalah bertanya, inginkan kepastian. Apa sebenar kenyataan yang ingin disampaikan oleh ustaz tersebut, oleh syekh tersebut. Tuan-tuan ya. Okey, selesai. Ya, tuan-tuan. Jadi insya-Allah berapa dah jam? Nampak matahari dah terbit dah ni, dah boleh pergi sarapan dah ni. Jadi insya-Allah nanti kita nak sambung tuan-tuan bab yang berikut itu, babun fi ihtiyajil murid ila syaikhin kamil. Murid mesti berguru. Kita nak dapat ilmu tuan-tuan, nak cerita ilmu khawas tadi ke,
supaya kita tak cepat menyalahkan tarikat, tak cepat menyalahkan amalan-amalan sunnah, tak mudah melatah, menyesatkan itu, menyesatkan ini, tuan-tuan. Jadi insya-Allah itu asasnya ialah mesti berguru. Dan berguru pula tengok-tengoklah sikit, tuan-tuan. Kalau dah memang ke laut, guru tu tak payah lekot dah kan. Berguru, ya, guru yang maqal dia bukan hanya maqal tetapi halnya membimbing kita, mendidik kita. Walaupun kita tak 24 jam bersama guru tu, tapi tarbiyahnya mengalir dalam jiwa kita. Itu guru syekhun kamil, tuan-tuan ya. Jadi kalau kita tengok sebagai penutup ya, hari ini kita tengok satu sejarah yang disampaikan oleh guru kami, Prof. Syekh Dr. Muhammad Mihanna Asyadili, tuan-tuan. Dia seorang profesor Al-Azhar. Dia cerita tentang tadilah, jangan sangka kita ni tahu semua bondo. Berlaku pada Imam Syafi'i sekali, dia terlintih ke hati, dia kata dia paling alim sekali. Tuan-tuan itu terlintih ke hati Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i guru dia ramai kan. Imam Malik guru dia, Imam Ibnu Uyainah guru dia, tuan-tuan. Imam Khalid Az-Zinji gurunya ramai. Ya, kita juga mesti ramai guru. Dan dalam peristiwa ni dia bercerita tentang hubungan beliau dengan Imam Waqi' bin Jarrah radhiyallahu anhu, seorang ulama hadis. Sina Waqi' bin Jarrah maqam dia dekat dengan maqam Imam Syafi'i. Tahun depan kita pergi, tuan. Buka ke Covid, kita pergi ramai ke Mesir. Ya. Tuan-tuan, ziarah Imam Syafi'i, ziarah Imam Waqi'. Jadi tuan-tuan, setelah mengeluarkan kenyataan itu, Imam Syafi'i khabar dia paling alim. Malam tu dia bermimpi seolah-olah berlaku satu proses mahkamah yang hakim memutuskan Imam Syafi'i kerana kesilapan dia mengatakan dia mengaku paling alim, ada nilai-nilai mungkin angkuh, takabur, maka dia dihukum bunuh kerana kenyataan Imam Syafi'i tersebut yang mendakwa dia paling alim di muka bumi Allah Ta'ala ini. Tapi dalam mahkamah tu ada seorang peguam bela ke peguam cara, saya pun tak erti lah apa bahasa dia. Dia protes, dia kata, minta maaf hakim, saya bantah, saya bangkang, saya mencadangkan diringankan hukuman Imam Syafi'i. Apa hukuman yang dicadangkan? Bukan hukuman bunuh, sebab memandangkan beliau ni orang alim, ahli bait, orang yang berjasa besar pada ummah. Maka dicadangkan oleh pihak pendakwa raya tadi, dia kata Imam Syafi'i perlu mengembara, mencari seorang yang pada anggapan dia orang tu paling hina dan cium tangan orang tu. Imam Syafi'i bangun tidur, dia pun fikir, apalah maksud mimpi aku ni. Maka dia pun pergi mencari seseorang yang dikatakan paling hina pada mata Imam Syafi'i dan perlu mencium tangan orang tersebut. Poilah dia ke Rantau, poilah ke Mambau, poilah dia ke mana tadi, Gedahum, manalah tempat, pergi sampai ke Kodiang tu lah. Pusing-pusing jumpa satu pakcik yang sedang duduk di tempat sampah. Ya. Jadi mungkin pakcik ni kerja majlis perbandaran ke apa kau kan, tengah komeh sampah, bersihkan sampah. Imam Syafi'i kata, ini kot orang yang kuasa paling rendah lah, paling hina lah ni. Dia pun pergi dapatkan tangan pakcik itu, dia pun cium tangan pakcik itu. Apa Imam Syafi'i dapat, tuan? Kena pelompang. Pasal apa? Kata pakcik ni, tak adab ya Syafi'i, beradablah kamu wahai Imam Syafi'i. Sebab apa? Dia kata, malam tadi yang kau punya mimpi tadi tu, kau selamat daripada kena dihukum bunuh, akulah yang menjadi pendakwa raya yang mencadangkan agar engkau tidak dibunuh. Akulah. Imam Syafi'i lagi menyesal, aduh silap pula, salah orang pula. Tuan-tuan sekalian, maka di sini ya baru muncul Imam Syafi'i terus merujuk kepada guru beliau Imam Waqi' bin Jarrah. Tuan guru, apa nak buat ni tuan guru, saya dah tersilap ni. Walaupun ini cerita mimpi, tapi dia merujuk kepada guru dia. Kan? Saya dah menyangka saya paling alim, saya mimpi patutnya saya dihukum bunuh, tapi ada mencadangkan saya diringankan hukuman, cari orang paling hina, cium tangan orang tu. Tapi saya dah poi dah tadi jumpa kat kampung tadi tu, kena lompang pula. Maka Imam Waqi' kata, itulah realiti kehidupan kita wahai Syafi'i, wahai muridku. Kan, jangan menyangka kita paling alim, jangan menyangka kita paling sempurna, sebab kita ni dalam mana kesempurnaan kita pun tetap ada kelemahan, tuan-tuan. Itu cerita Imam Syafi'i yang hebat, yang sempurna. Maka kita yang serba sederhana, yang serba kekurangan ini, tuan, pasti dan pasti perlu banyak muhasabah, perlu banyak menuntut ilmu, perlu tekun untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah yang sangat luas ini, tuan-tuan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan
ya kita beroleh kebaikan. Dalam sedikit kupasan yang saya berikan pada pagi ini, insya-Allah minggu depan kita lanjutkan kepada keperluan seorang salik, seorang murid untuk mencari syaikhin kamil, seorang guru yang sempurna dalam suluknya menuju Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi tuan-tuan, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam.